الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بأبواب العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat berkumpul di sebuah tempat demi untuk kita nak menekakkan diri kita, ahli kampung kita, supaya keluarga kita semua tu duduk di dalam hijrah, duduk di dalam lingkungan agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tak terlupa hormat saya kepada tuan imam kita dan khatib Bilal, makan semua di kampung Cerai Tadung kita ni, yang mana kita berada di dalam pada masjid yang sangat barakah. Dan tak terlupa juga saya hormat kepada tua kampung kita, iaitu Tok Nebel baru kita, Abang Kamang kita. Tak terlupa kepada Pucuai, tak terlupa kepada Aram Nayuk kita yang bersama dengan kita di sini, dan juga ibu-ibu dan bapa-bapa. Tak terlupa kepada cikgu-cikgu Wati, yang mana kita bersama di dalam majlis kita demi untuk kita nak menekakkan agama kita, kerana berlalu hijrah kita, iaitu hijrah baru 1445. Agar dengan hijrah yang baik, agar hijrah berlalu hijrah baru kita ni, kita pun nak hijrah juga. Nak hijrah juga diri kita, iaitu hijrah rohani kita, hijrah maknawi kita, nak tukar perangai kita, nak ubah kelakuan kita, sikap hidup kita kepada alai yang baik, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, dunia di hari ini kita boleh tengok subah-subi di keliling kelala kita. Kita boleh tengok dunia di hari ini banyak perkara-perkara hak jadi bercenggah dengan agama. Tak ada kira lah di segi mana sahaja kita boleh tengok di hari ini. Maksiat, perkara-perkara hak keji, perkara-perkara hak berlawan dengan agama, kita boleh tengok setiap tempat, setiap masa. Boleh kata perkara tu penuh penah dalam kampung tempat kita. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, munasabah dengan hijrah kita, kita sudah berlalu dah hijrah baru kita hari itu 1445. Kita pun
Nah, berubah dah diri kita ni daripada umur kita 30 jadi 31, daripada 40 41. Jadi umur kita duk menekat, umur kita hak ni tu duk kenyok. Sehari demi sehari, sehari demi sehari, masa kita hak ni tu bukanlah masa kita hak ni tu duduk tempat tular dak, bahkan masa kita hak ni duduk teralih, maka kita pun kena teralih juga. Tu dia. Maka ubah yang kita sangat-sangat memerlukan, kita kena ubah gi kepada alai yang baik, alai yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lalunya hijrah baru, kita pun kena hijrah ratik. Hijrah maknawi kita, hijrah rohani kita, hijrah kelakuan kita, baik perangai kita, keadaan kita kena hijrah. Itu dia. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, kita fikir nak Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, kita tengok anak-anak kita. Nah, kita tengok kepada cucu kita, kita pandai kepada mereka-mereka yang sudah ada di depan kita ni, kita sangat-sangat takut dan kita sangat-sangat bimbang. Kerana serengi dunia sekarang, serengi agama barat, serengi segala maksiat, boleh kata segenap tepat penuh penah. Nah, penuh penah. Jadi perkara-perkara tu yang kita takut di hari ni, dakwah-dakwah seruai agama saat itu banyak hak datang. Nah, datang melalui alat-alat yang canggih yang ada di tangan anak-anak kita, yang ada di tangan cucu-cucu kita. Perkara ni lah menyebabkan rusak anak kita, menyebabkan rusak cucu-cucu kita. Kalulah kita saat itu tak ambil pada, kalulah kita saat itu tak peduli, anak-anak kita saat itu dalam kehidupan kemajuan mereka, maka belakang hari kita akan jatuh di dalam kesusahan, jatuh di dalam fitnah, jatuh di dalam ketakutan yang kita sangat-sangat bimbang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun selalu beritahu kepada kita, kata akhir zaman ni banyaklah hara-hara serengi. Nah, agama kita hak itu melalui alat-alat macam ni, dan perkara-perkara hak duk serai mari hak itu mari kok barat, dan mari kepada mari daripada mereka-mereka yang nak merosakkan agama kita hak itu. Boleh kata setiap tempat, setiap kawasan kita sangat-sangat takut. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita selaku orang yang ada tanggungjawab kita, bahawa ada yang kita duk tanggungjawab saat itu, kita kena jaga anak-anak kita, ahli kampung kita, mereka-mereka hak duk di bawah jaga kita hak itu, kita kena ambil peduli, kita kena ada orang juru kawal. Di hari ni kita tengok kerja hak jadi boleh taruh harapan tinggi, kita boleh tengoknya cikgu tadika kita. Sedangkan cikgu tadika ni baru lepas daripada asuhan kita je. Kadang-kadang setengah-setengah daripada mereka tu baru lepas daripada sekolah, baru lepas daripada pengajian pun tak ada tinggi sangat. Tapi dia hak ni tu boleh bawa anak kita berpuluh-puluh, boleh bawa anak kita beratus-ratus, boleh heret mereka saat itu kepada kebaikan. Jadi kita selaku ibu, selaku bapa ni, kita lepas terus kita hak itu tak ambil pada, tak ambil peduli anak-anak kita. Maka serengi yang duk datang di tempat kita hak itu, kita sangat bimbang lah, sangat takut. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu, kerana Nabi kata perkara ning akan serai kepada kita hak itu daripada puak-puak
agama ahli kitab, daripada Yahudi, daripada Nasara, sehingga sampai ke kita sekarang hak itu ambil daripada masa mana-mana, anak kita rusak dengan sebab itulah. Kita tengok di hari ini aurat anak muda-mudi kita, khususnya anak perempuan kita. Aurat pun kita tak ada boleh reti molek, tak ada boleh faham molek, tak ada boleh jaga molek. Anak lelaki kita, anak muda kita, pemuda kita rusak dengan perkara-perkara hak diserai, dengan perkara hak itu kita boleh tahu di hari ini ada segenap tempat perkara hak memabukkan anak-anak muda kita. Dan perkara ni akan bawa pergi kepada perbuatan zina, perbuatan yang sangat keji, yang sangat takut sangat. Kerana serengi-serengi hak duduk di dalam tangan kita ni lah yang kita takut sangat. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dengan peristiwa hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Kita kena ubah. Kita kena ubah sikap hidup kita. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh mengubahkan diri umat dia saat itu, boleh mengubahkan segala mereka yang turut dia, yang ikut dia saat itu, ubah sehingga berjaya, boleh menegakkan agama Islam ke atas muka bumi ni dengan barakah daripada hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mana kita tahu sejarah, yang mana kita tahu kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia saat itu dakwah agama, kerja dakwah agama saat itu ambil daripada masa dia saat itu terima ke Nabi sehingga dia saat itu terima ke Rasulullah, sehingga dia saat itu meninggal dunia. Jadi kerja dia tu penat, boleh kata ambil daripada awal sehingga sampai dia meninggal dunia. Tu dia. Nak rakyat kata lepas selapis, lepas sekara, lepas ujian. Jadi kesusahan tu berterusan, terus dalam kesusahan. Sebab tu dalam ayat Quran kata la tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi Nabi saat itu susah daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain, daripada satu lapisan kepada satu lapisan yang lain, daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Bukan seni, bukan maknanya kita hak itu boleh buat dah satu perkara, lepas pada kita berjaya ni kita boleh seni, boleh sedap, boleh duduk. Boleh duduk saat itu boleh duduk saat itu dengan seni deni. Bukan gitu dak. Agama ni berterusan. Sebab di atas muka bumi ni kita nak boleh dapat kejayaan saat itu dengan usaha, dengan kita saat itu kena curah, kena mujahadah, kena kita saat itu bersungguh di dalam kita menyebarkan dakwah. Kena kita hak itu banyak bersabar, sebab ujian di situ banyak. Maka pengajaran yang kita ambil daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima ke Nabi Nabi kita hak itu dah buat ibadat secara seorang diri. Manakala Tuhan saat itu terima pula ke Rasulullah, Nabi terpaksa kena dakwah agama saat itu dengan secaranya rumah ke rumah. Rumah ke rumah saat itu, pergi kepada rumah mana-mana yang boleh terima agama, rumah mana-mana hak boleh turut dia, boleh terima dia, maka dia pergi ke rumah ke rumah, rumah ke rumah. Kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang siang hari, kadang-kadang perkara ni hak itu berhajat kepada orang lain masuk kawasan tu. Nabi hak boleh dah sore dua, demo tu pula jalan lepas pada rumah ke rumah, duduk jalan di dalam kota Mekah saat itu. Maka ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita ingat agama ni bukan mudah agama. Walaupun kita kata
agama ni kita sekadar kata boleh terima, sekadar kata kita sekadar kata boleh buat, bukan mudah. Tempat hak jadi payah, ya payah. Tempat hak jadi payah. Kadang-kadang nak royak kata kita berasa kata benda tu mudah, tapi kita buat payah. Benda tu terpayah nak boleh buat. Maka di sini ayah-ayah dan ibu-ibu kita tengok Nabi kita, pengajaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manakala dia dakwah agama saat itu, mula-mula dakwah dengan cara sulit. Dakwah dengan cara sulit boleh sore dua. Boleh daripada lapis orang panggil orang hak lemah-lemah, orang hak dhaif. Sebab apa? Sebab di dalam kota Mekah masih hebat lagi puak-puak musyrikin Mekah ni. Tokoh-tokoh puak-puak musyrikin ni, puak-puak pembesar-pembesar ni hebat lagi, kuat lagi. Nak berlawan dengan Nabi kita hak ni tu, nak rayak kata Nabi kita nak pergi serai, nak pergi dakwah, nak pergi apa, nak pergi seru saat ni tu. Tak usah nak kata serai, seru tu bukan mudah. Kerana puak musyrikin Mekah ni hebat tak hebat dia, berala ni dia tak tinggal. Walaupun dia saat itu duk jaga Kaabah, tetapi siapa masa sembah, dia sembah kepada berhala. Hani orang panggil syirik ni. Syirik ni dia campur, dia berkongsi ibadat di antara ibadat kepada berhala, dan dia jaga Baitullah yang dibina oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi agama Islam, agama hak diutuskan daripada Allah hak itu, agama ni suruh ibadat saat itu menghadapi kiblat kepada Kaabah. Tetapi puak musyrikin hak ada di dalam kota Mekah, dia percaya kepada kiblat, dia percaya kepada Allah. Bila dia sembah kepada berhala-berhala. Di sinilah orang panggil musyrikin. Di sinilah orang panggil musyrikin. Sebab orang musyrikin ni, bila tanya siapakah yang menjadikan langit, siapakah yang menjadikan bumi, dia jawab kata Allah. Tetapi bila dia sembah kepada berhala. Dia sembah kepada Lata, dia sembah kepada Uzza, dia sembah kepada Manat, dia sembah kepada Isaf, dan dia sembah kepada Nailah. Berhala besar-besar duduk keliling Kaabah tu, dia sembah belaka. Maka di sinilah nak ayat kata berkongsi. Sebab dalam ayat Quran kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika tanyakan mereka itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya jawab mereka itu, puak-puak kufar Quraisy, puak-puak musyrikin Mekah, la yaqulunna Allah. Dia jawab kata Allah yang buat langit dan bumi. Hani nak ayat kata dia percaya kepada Allah, tetapi apabila dia sembah kepada berhala. Hani orang panggil kosi ni. Kosi percaya, kosi pegang, maka dia panggil syirik. Dia panggil syirik. Hani orang panggil puak-puak kafir musyrikin. Bila ramai dia panggil musyrikin. Ini musyrikin Mekah. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, puak-puak musyrikin Mekah ni dia duk sembah berhala saat itu, ambil daripada nenek moyang mereka lagi. Ambil daripada masa mana-mana lagi sehingga siapa? Masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi kita saat itu mari dakwah agama, mereka tak turut, mereka tak ikut. Nabi terpaksa kena dakwah secara sulit. Nak zahir tak boleh lagi. Kerana apa? Kerana puak-puak musyrikin ni masih kuat lagi. Duk pegang kata berhala ni adalah Tuhan bagi mereka, adalah tempat sembah bagi mereka. Maka Nabi duk dakwah dengan cara sulit saat itu. Pergi ke rumah tu boleh sore dua, pergi ke rumah ni boleh sore dua. Jadi rumah ke rumah dalam ramai-ramai tu ada hak tak terima. Bila tak terima, hak tu lah pergi mengadu kepada pergi mengadu kepada tokoh-tokoh apa musyrikin Mekah.
Gi mengadu kepada Abu Sufyan, gi mengadu kepada Abu Lahab, gi mengadu kepada Abu Jahal dan sebagainya. Wi tahu kepada mereka kata Muhammad ni duk dakwah dengan cara sulit. Di sinilah susah Nabi kita hak itu nak dakwah agama. Nak dakwah agama hak itu susah sebab apa? Sebab puak-puak musyrikin Mekah ni kuat sangat, hebat sangat, marah sangat kepada Nabi kita. Jadi manakala ada orang pergi cerita kepada puak-puak tokoh, puak-puak ketua musyrikin, jadi boleh tahu. Bila boleh tahu kata Muhammad dak dakwah cara sulit, maka kena beringatlah. Kebetulannya Nabi kita dak dakwah agama sehingga sampai umur 52 tahun, Allah Subhanahu wa taala arwah suruh Nabi kita saat itu terima ibadat semaya. Suruh naik ke Sidratil Muntaha, naik terima ibadat semaya 5 waktu. Hak ni kita nak bagi tahu kepada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, saudara-saudari kita, supaya kita tahu kata ibadat yang teristimewa sekali, yang mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadat semaya. Ibadat semaya 5 waktu yang kita dengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pada mahsyar nanti Tuhan tak tanya yang lain belum daripada ibadat semaya ni. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Nabi kata inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Nak rakyat kata mula-mula sekali Tuhan akan tanya di negeri, di pada mahsyar sikit lagi, ibadat semaya lah mula-mula sekali. Kalulah ibadat semaya tu molek, maka ibadat lain boleh dapat kebaikan. Kalulah ibadat semaya tu tak molek, rosak, ibadat lain kita tak ada kena harap dah. Batulah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Anak-anak kita ni, cucu-cucu kita ni, kita kena titik berat tentang hal semaya. Cikgu-cikgu tadika kita duk mengajar di tadika ni hanya 2 hari saja dalam seminggu. Kalau kiranya masa anak kita saat itu duduk dengan kita berpanjang ni dalam masa seminggu tu, kita kena tengok, kita kena ambil, kena titik berat lah atas diri kita hak itu, kena ambil berat lah tentang hak semaya, ibadat semaya anak kita, cucu kita. Budak ni duduk semaya tak? Duduk dalam rumah saat itu duduk buat tak? Apa hak cikgu ajar di sekolah tadika? Bukan cikgu tak mengajar, cikgu mengajar tentang hak apa, hak wuduk. Anak kita sudah belajar dah, sudah menutup tidak. Ngajar hak semaya, ngajar hak cara batal semaya, semua tu ngajar dah. Cuma perbuatan semaya tu sekadar kata tunjuk ajar masa 2 hari hak mengaji di dalam sekolah tu ya. Bila duduk di rumah, kita lah tanggungjawab penuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak tu lah. Sebab itulah di hari ni kita tengok anak muda-mudi kita, tengok anak muda-mudi kita hak itu berasa duka cita. Sebab di dalam masjid waktu-waktu semaya, kita nak tengok anak muda-mudi kita payah nak boleh tengok. Boleh tengok hari Jumaat sehari saja. Boleh tengok hari yang mulia, hari raya mingguan saja. Sedangkan ibadat semaya yang wajib ke atas kita, kita kena buat pada tiap-tiap waktu dalam 5 kali sehari tu. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, Nabi Tuhan panggil naik terima ibadat semaya 5 waktu ni. Kita tak saya nak cerita dah tentang Nabi terima ibadat semaya ni, oleh kerana hak ni duduk dalam tajuknya Isra' dan Mi'raj.
Setelah mana Nabi kita terima ibadat semaya 5 waktu ni, Nabi pun turun lagi. Nabi turun mari saat itu, Nabi terpaksa kena zahir dah dakwah dia. Daripada dia sulit, belum daripada naik ke Sidratil Muntaha, naik terima ibadat semaya 5 waktu, belum pada ni Nabi sulit dakwah cara sulit. Rumah ke rumah, rumah ke rumah. Tetapi lepas pada ni Nabi kena zahir dah. Sebab ibadat semaya 5 waktu ni Nabi kena zahir dah. Kena zahir, tunjuk ajar kepada mereka yang sudah terima agama dah, bahkan di depan puak-puak musyrikin Mekah pun Nabi tak ada heran dah. Sehingga mana? Sehingga Sayyidina Bilal sendiri, sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia saat itu bila terima ajaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia terus buat, dia terus zahirkan perkara tu, dia terus seru, dan dia saat itu menyapa kepada saudara-saudara dia. Bila dia bawa dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketua dia tahu kata dia duk bawa dakwah Nabi kita, maka orang pegang dia. Puak-puak musyrikin saat itu pergi pegang dia. Pegang dia, buat karuk dia. Pegang seh kain lah, telanjang bogek. Nah, perbah turun atas pasir, guling di atas pasir, ambil tokok batu besar, letak atas belakang. Nah, tu dia. Maka buat nyanyi kepada Bilal, suruh Bilal ni kufur dengan Muhammad. Hei Bilal, mu kufur dengan Muhammad. Kalau mu tak kufur dengan Muhammad, aku nak ta'zibkan kamu, aku nak mengazabkan kamu, aku nak buat seberat-berat ke atas kamu. Maka Bilal pun duk ahad, gitulah. Dia tak kufur sama sekali dengan Nabi kita Bilal ni. Bila dia saat itu buat balas tu, puak musyrikin saat itu tak puas hati, dia ikat kaki dan ikat tangi, dia heret dengan utah. Heret dengan utah, heret yak berkabur kot dalam pada pasir saat itu, pergi kot dalam bandar. We orang tengok. Ning siapa nak tengok natijah orang berimeh dengan Muhammad, tengok sini. Siapa nak tengok orang hak berimeh dengan Muhammad, tengok sini. Jadi nak royak kata perbuatan ke atas Bilal saat itu, Bilal nak royak kata menuluh habis tubuh badan dia kejak, dia kemah akidah dia, pegangnya dia. Nah, dia saat itu terima dakwah penuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat mengetahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar tahu kata Bilal kena azab, kena berat dengan puak-puak musyrikin Mekah ni, maka Abu Bakar sanggup nak pergi tebuh. Sehingga ayah dia lari, Abu Bakar, mu janganlah, tak mau nanti mu pun kena juga. Jadi Abu Bakar kata dia serah. Dia nak Bilal saat itu boleh bebas daripada kesakitan, daripada azab puak-puak musyrikin Mekah ni. Dia nak bayar banyak mana pun dia nak bayar, nak sanggup bayar. Maka dia pergi tebuh Sayyidina Bilal saat itu dengan beratus-ratus dinar, dengan beribu dinar. Nak royak kata Abu Bakar ni tebuh Sayyidina Bilal saat itu boleh bebas daripada azab, boleh bebas daripada kesakitan puak-puak musyrikin saat itu kepada dia. Maka Bilal tu boleh bebas. Hani nak royak kata orang kerja agama, dia kena, dia faham, dia hak itu jerak serah dengan agama. Walaupun duit pitih yang ada penuh-penuh dalam tangan dia tak ada berasa sayang, dia tak ada berasa bakhil diri dia. Rengi saja di sisi dia. Habis banyak mana pun dia sanggup bayar. Inilah kita boleh reti di dalam ayat Al-Quran kata, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun mereka yang beri wattaqa, dan dia semata-mata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna,
dan dia percaya kata ada balasan baik di negeri akhirat esok, fasanuyassiruhu lil yusra, maka mudahlah kerja-kerja agama saat itu di sisi dia. Dia nak tebuh bila ni senang saja, ambil mudah-mudah je. Duit pitih dia penuh-penuh saat itu, dia kau pergi cuah di depan tokoh-tokoh musyrikin supaya bebaskan Bilal. Jadi Bilal boleh bebas kerana Abu Bakar As-Siddiq. Hani nak royak kata agama nak boleh menegak di atas muka bumi ni, Islam kita nak boleh menegak di atas muka bumi ni, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, bukan mudah. Sebab itulah kita, anak kita sudah beranak di atas fitrah Islam dah. Kita ni nasib baik dah duduk di dalam agama Islam dah. Kita ni, kita jagalah Islam hak itu wi kuat di dalam diri kita. Jaga Islam kita jangan wi utuh. Islam kita jangan wi ada orang serai, jangan wi ada orang saat itu mari merosakkan anak muda-mudi kita. Di hari ini serai dua serengi. Serengi mabuk dan serengi zina. Dua-dua ni akan rusak habis di atas muka bumi. Kita tengok di atas muka bumi hak berlaku ujian di mana tempat sahaja, kita tersebut di mana tempat sahaja, tak ada kira. Serengi ni kampung kita sendiri, kampung mana-mana sama saja. Dua perkara ni orang panggil polisi yang sangat besar sekali di sisi agama barat. Di sisi mereka yang berlawan dengan Islam itu besar sangat perkara-perkara ni supaya nak merosakkan anak muda-mudi Islam kita. Sebab itulah kita ni jangan mudah-mudah, kita jangan biarkan anak kita itu terlibat dengan perkara-perkara ni. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, setelah mana Nabi kita SAW terima ibadat semaya, turun mari saat itu, dia saat itu turun mari itu ada berlaku dah hak kita duk cerita, pernah cerita dah dulu-dulu. Dia dengan Abu Lahab, yang terdirinya anak Abu Lahab tu 3 orang, Utbah dan Utaibah dan Mu'tab. Hak tu kita sudah bagi tahu dah. Nah, beberapa kali dah, mungkinnya ayah-ayah kita, ibu-ibu kita dah tengok dah tu. Nah, kita nak royak yang lain pula. Jadi Nabi kita SAW bila berlakunya, iaitu zahir dia hak itu turun dakwah ibadat semaya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, ia turun sebah. Ia semaya, semaya fardu iaitu di depan, di tepi makam Ibrahim. Ni saya nak cerita ni makam Ibrahim. Contoh, Nabi bawa ibadat semaya ni, Nabi nak semaya di tepi makam Ibrahim. Semaya apa ni? Semaya fardu hak diterima, hak sudah terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi semaya tepi makam Ibrahim ni, semaya fardu, Abu Jahal sudah datang dah. Datang mari duduk tepi Nabi, duk tunggu Nabi. Nabi semaya saat itu beberapa kali. Hak lepas-lepas dah Nabi semaya, ambil daging, ambil perut uta, hak buruk saat itu letak ke atas tekak Nabi. Ni nak rayak kata sekeji-keji perbuatan ke atas Nabi kita SAW. Hak terik ni Nabi mari semaya pula, supaya nak bagi tahu kepada puak-puak musyrikin saat itu, kata dia terima ibadat semaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni adalah benda benar. Benda ni adalah benda yang dihantarkan daripada Allah betul-betul. Lalu itulah dia semaya secara zahir. Bahawa kata semaya sudah, Abu Jahal dia mari ku Nabi. Dia mari kata kepada Nabi, dia kata, "Hei Muhammad, kalulah mu semaya di sini lain kali, aku nak panggil budak-budak aku nak panggil werung-werung aku nu, panggil puak-puak hebat-hebat daripada aku nu, aku nak panggil puak-puak aku nak mari hatai mu sini, mari katak mu sini." Tu dia.
mu tak selamat kalau mu duk semaya macam ni. Nabi pun kata kelik. Nabi pun kata kelik. Nabi kata falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Mu panggil lah puak mu mai hati aku nak panggil malaikat zabaniyah hati mu kata. Malaikat zabaniyah ni adik-adik kita ni ingat belaka ni. Nah, malaikat Allah ada banyak. Nah, ada banyak, tiada. Nah, terhingga nak rakyat kata kita tak kuasa nak bilai satu persatu malaikat ni. Yang wajib mengetahui secara tafsili 10 malaikat. Yang pertama Jibril. Ni. Tugas yang apa Jibril ni? Derah-derah anak-anak tadika ni. Menurunkan Jibril ni tugas yang apa? Sudah cikgu tadika ajar dak ni. Menurunkan wahyu. Tu menurunkan wahyu. Nah, anak rakyat kata Jibril menurunkan wahyu. Mikail menurunkan rezeki. Israel mengambil nyawa. Israfil meniup sunai sangkakala. Raqib menanda catatan baik. Atid menanda catatan jahat. Berarti mungkar nakir menyoal kubur. Ridwan menjaga syurga, Zabaniyah menjaga neraka. Sebab itulah Nabi kata bila dia kata falyad'u, bila dia kata nak ambil nah puak-puak dia ni tu mari hati Nabi. Bila Nabi semaya sini pula Nabi kata falyad'u nadiyah, mungkin panggil lah puak mu mari hati aku ni. Sanad'u zabaniyah, aku pun nak panggil malaikat zabaniyah hati mu kata. Pada tu nak rakyat kata Nabi pun tak jalan. Jadi berani dah lah Nabi ni. Dengan duk takut saat itu, duk gerung saat itu kepada musyrikin. Bila dia zahir agama saat itu, dia pun mari dah sifat lawan. Pada tu sifat lawan dengan musyrikin tu. Lalu itulah Abu Jahal saat itu dia berjalan pergi dengan takabur dia saat itu. Nah, dengan sombong dia saat itu, Nabi pun turut dia pegang bahu dia. Nabi turut pegang bahu. Nabi kata kan? Nabi kata aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu an yutraka sudah. Nak wayak kata kan? Mung nilah pala pengat hak sungguh tinyo, mung nilah pala sate hak sungguh ti. Jadi aku nak kerja agama, nak dakwah agama, nak pergi rumah ke rumah, nak zahir segala seruai agama ni, duk lekat di mu ni pala sate hak sungguh ti ni. Ni hak duk ku orang ni, hak orang tak boleh nak gerak, tak boleh nak jalan, tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak seru orang-orang lain lagi duk sini ni. Sebab tu Nabi kata aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Ni nak rakyat kata no. Nak rakyat kata bila Nabi kata balas tu jadi kau kuat. Dengan Abu Lahab tok besar Nabi sendiri nu berlakunya. Nah, berlakunya hak Nabi doa ke atas Utbah tu. Sehingga Utbah tu digigit dengan anjing, sehingga cerah anak puteri Nabi, sehingga tinggal dengan Ruqayyah anak Nabi. Berlaku perbalahan sini pun berlaku. Jadi kau duk banyak dah. Bila banyak saat itu puak-puak musyrikin Mekah saat itu terpaksa kena buat syarat, ambil sikap, buat keputusan ke atas kejadian Muhammad ni, ke atas perbuatan Muhammad ni. Di hari ni dia duk seru agama dia nak tinggal agama musyrikin Mekah. Dia duk dakwah orang supaya tak sembah kepada berhala, nak sembah kepada Tuhan dia. Maka kena ambil sikap puak-puak musyrikin Mekah ni, duk bersorak puak dia kata kita ni kena ambil sikap terhadap Muhammad, nak buat rana terhadap Muhammad. Jadi duk mesyuarat mari hak itu puak-puak dia, tokoh-tokoh dia buat keputusan.
Demo tu suruh cari isteri lah, kerana dia sudah meninggal isteri dia iaitu Sayyidah Khadijah. Kalau kita cari isteri lain mungkinnya dia berubah. Itu dia, berubah turut kita. Ada setengah kata kita carilah uta-uta dia pergi uta. Lebih baik daripada dia duk dakwah orang, duk belawai dengan puak-puak dalam ahli Mekah ni. Jadi nak royak kata puak-puak ahli Mekah ni dia tak jang wi Nabi kita saat itu sebar agama, agama Allah. Itu dia. Jadi nak royak kata masa tu kita sudah tahu dah, kata keluarga Nabi SAW, kabilah-kabilah yang hebat masa tu Bani Hashim cukup hebat. Adanya Khuza'ah di situ, dan ada Banu Muttalib, iaitu keluarga daripada Nabi kita juga. Sebab orang panggil keturunan daripada Adnan, dua keturunan besar-besar, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nabi kita daripada keturunan Bani Hashim. Bani Muttalib iaitu keluarga Nabi kita juga, yang kita boleh tahu kata Imam Syafi'i kita rahimahullahu ta'ala, imam mujtahid hak kita duk pegang mazhab dia, duk pegang jalan ni dia sehingga sampai sekarang. Imam Syafi'i ni iaitu Bani Muttalib, keturunan yang bertali daripada Adnan juga. Nak rakyat kata keluarga daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia saat itu duk sebar secara zahir, maka puak-puak musyrikin Mekah saat itu tak puas hati, kerana banyak peristiwa-peristiwa benda-benda hak berlaku di kalangan mereka saat ini hak tak puas hati, banyak sakut paut dengan Muhammad. Padahal bukan mereka itu sangat-sangat benci kepada Nabi kita, sebab Nabi kita digelarkan Al-Amin, sebab bersifat dengan sifat amanah. Tetapi oleh kerana Nabi kita bawa dakwah sembah Tuhan lain daripada mereka, maka dia tak puas hati di situ. Dengan sebab berlaku lebih kurang perkara-perkara hak itu, di sisi mereka saat itu setengah daripada hak kita duk cerita dah tu, sakut paut dengan Abu Lahab. Ada berlaku kih. Nabi terima ibadat semaya turun mari atas bukit Safa saat itu, sehingga Abu Lahab ni dia nafikan ibadat semaya hak Nabi terima daripada Allah. Dia kata tabballaka ya Muhammad sairal yaum. Dia kata ugi aku dengan Muhammad pada hari ni sehari. Cerita bohong saja duk royak dia naik terima ibadat semaya. Sedangkan Abu Lahab dengan Nabi kita hak itu tok biasa. Abu Lahab dengan Nabi kita tu iaitu pak saudara dengan anak saudara. Payah biasa pula dua tu. Itu dia. Biasa dua tu. Sehingga mana? Sehingga berlakunya pecah belah di antara Nabi dengan Abu Lahab saat itu, sebab doa Nabi yang Nabi doa ke atas Utbah. Nabi kata Allahumma sallit alaihim kalbam min kilabik. Itu dia. Sehingga Utbah saat itu kena kikir dengan anjing pada suatu malam tu, dalam perjalanan dia. Dalam dia saat itu nak pergi hantar barang berniaga dia saat itu, berlaku di tengah jalan, maka dia mati. Mati itulah. Jadi bawa kepada puak-puak musyrikin Mekah ni tak puas hati. Abu Lahab tak puas hati, Abu Jahal tak puas hati terhadap Nabi kita, Abu Sufyan tak puas hati terhadap Nabi kita. Lalu itulah buat mesyuarat, ambil keputusan, ambil sikap terhadap Muhammad. Maka dalam ramai-ramai tu kata, dulu kita malu juga kepada dia, sebab kita duk tupai Sayyidah Khadijah. Barang-barang semua hak dalam kota Mekah ni kita duk pakai, duk beli, duk guna gapo hak dia saja. Kita berasa malu juga di hari ni Khadijah sudah meninggal dunia dah. Ada setengah kata kita malu kepada Abu Talib, sebab dia ni tokoh yang sangat mulia dalam tempat kita ni. Orang yang sangat hargalah dalam sangat hormatlah dalam kawasan kita ni. Maka dia sudah meninggal dunia dah. Abu Talib ni, Muhammad ni tak ada dah tempat tupai ni dia.
Lalu itulah kita ni, kita tak payah malu dah kepada dia. Apa kita nak buat kan? Itulah katanya ada orang tua dah, ada mesyuarat dalam ramai-ramai saat itu, akak tangi. Akak tangi dia kata gini, Muhammad ni ada mau dosa nak cari isteri kepada dia, nak cari utuh-utuh untuk dia saat itu pera, tak usah carilah. Turutlah kami. Demo pun tengok orang tua ni mari mana ni tak biasa tengok ni. Tak pernah tengok ni. Tu, turutlah kami. Kerana tu, dia kata Muhammad ni sekarang je. Buat mana? Bunuh sekarang je. Tak boleh taruh dah Muhammad ni. Tak usah carilah jalan kau tu, jalan kau ni. Bunuh sekarang. Bahawa dia kata bunuh tu, ya ramai-ramai hak bersorak saat ni. Banyak nampak. Banyak nampak kau bunuh Muhammad. Sebab ada bahaya. Sebab dia duk serai, dia duk dakwah cara sulit ni. Ada orang duk royak, ada orang duk sapa dah ni. Kepada tokoh-tokoh musyrikin ni. Panolak kan dah ni. Lalu itulah buat keputusan bunuh. Maka orang tanya, dia tu maksa tu. Orang tua tu tak pernah tengok tu. Dia mungkin tanya. Bila tanya, dia kata dia ni datang daripada Nasibin, negeri Yaman. Katanya iblis rupa manusia mari suruh bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka Nabi pun bila dia saat itu duk dakwah, duk zahirkan ibadat semaya 5 waktu dalam kota Mekah ni, dia setahun je. Duk dakwah hak ni tu, duk royak, duk dakwah, duk menyapa lepas pada rumah ke rumah, duk tepat ke tepat saat ni tu, duk buat ibadat secara zahir saat ni tu, tak seni dah, tak tenir dah. Tak boleh nak tidur dah di rumah. Jadi orang duk turut dah, orang nak bunuh dah Nabi kita. Tu dia. Jadi dalam ramai-ramai tu, bila kata siapa yang nak bunuh ni, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, yang sanggup nak bunuh Nabi kita. Belum daripada dia melukkan Islam. Jadi nak ayat kata semua tu nak cari jalan nak bunuh Nabi. Sehingga mana? Sehingga Sayyidina Umar ni yang kita duk cerita. Yang kita duk cerita lepas dah kata Sayyidina Umar ni akhir suk dia hak ni tu bergerak dan berserah kerana Nabi SAW duk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masuk ke Islam salah satu daripada 2 tokoh agama. Di antaranya Abu Jahal dengan Sayyidina Umar. Maka Tuhan terima salah satu daripada tu, Sayyidina Umar tak jadi bunuh. Bila Sayyidina Umar tak jadi bunuh, mereka duk tunggu pas hari-hari soal mari, jadi boleh tahu kata Muhammad ni tak ada orang. Sayyidina Umar kata nak bunuh, tak jadi bunuh dah. Sayyidina Umar sudah rebah dah, sudah diperak dah, sudah terlebat dah dengan agama dia. Lalu itulah puak-puak musyrikin Mekah arah orang lain pula supaya bunuh Nabi kita. Bila duk cari nak bunuh Nabi han itu, cari rumah ke rumah sebab dia tak ada tempat dah, turun ayat. Turun ayat ni lah kita boleh reti, kita boleh tahu. Nabi pun tahu kata orang nak bunuh dia di mana tempat sahaja nak bunuh dia. Nabi kata kan, ayat ni turun kata kan. Ayat kata qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Ayat ni duduk di dalam suratul Muluk yang kita dah baca pada tiap-tiap malam Jumaat. Ayat ni ia panggilnya ayat An-Najiyah. Siapa baca surah ni pada tiap-tiap malam Jumaat boleh selamat daripada azab kubur. Boleh selamat daripada azab kubur. Kita kena mati belaka ni, kita nak kita tu dapat kebaikan di dalam kubur kita, kita amallah surah ni tiap-tiap malam Jumaat. Surah apa tu? Surah An-Najiyah. Apa An-Najiyah? Melepaskan kita daripada azab kubur.
Dan lepas azab kubur, daripada masyar pun kita boleh selamat. Lakah titi sirak pun kita boleh selamat. Nah, selamat sehingga siapa ke tempat yang baik. Maka di sini orang panggil surah apa ni? Surah Muluk. Dia panggil surah Muluk. Yang kita bacanya awal ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang 30 ayat ya. Itu dia. Jadi nak ayat kata di sini, ayat ni pun turunlah. Qul kata oleh Muhammad, ara'aitum. Nah, mu tak tahu ke? Mu tak tengok ke? In ahlakani Allahu wa man ma'iyya. Jika membinasa akan kami oleh Allah. Nah, seperti mana mudah nak ku han itu, mudah nak bunuhku tu, kalau Tuhan izin mu boleh bunuhku sungguh. Tuhan izin kepada puak mung duk cari ku tiap-tiap malam duk nak bunuhku tu, kalau Tuhan izin kepada mung tu boleh bunuhku sungguh. Wa man ma'iyya, dan mereka yang serta dengan aku ni boleh bunuh aku, boleh bunuh kawan-kawan hak serta dengan aku. Au rahimana, ataupun orang hak rapik dengan aku, orang hak duk tidur dengan aku, duk makan dengan aku, mu boleh bunuh. Aku mati, katakanlah aku mati, kawan-kawan aku mati, orang rapik rapat dengan aku pun mati. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapa pula nak menyelamatkan kamu daripada azab api neraka? Itu dia. Dia pula nak selamat kamu daripada azab api neraka. Sebab aku tubik mari ni nak dakwah puak mung, mung tu masuk Islam. Mung hak ni tu kenal Tuhan. Mung hak ni tu terima agama yang baik, agama yang sebenar. Tiba-tiba mung cari jalan nak bunuh aku. Fardu kata, kalau Tuhan izin kepada mung, izin kepada tangan mung boleh bunuh aku pergi mampu sungguh, pergi mati sungguh misalnya. Orang baik dengan aku dan orang rapik dengan aku pun mati juga. Siapa pula nak selamatkan kamu daripada azab api neraka? Faman yujirul kafirina min azabin alim. Itu dia. Hani nak ayat kata Nabi penuh dah wi tahu kepada musyrikin Mekah. Tapi musyrikin Mekah ni, kaum Quraisy ni, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui bahawa kaum Quraisy ni dia suka menega. Dia suka menega, dia serenuk dalam keadaan menega dia. Dia menega ke sana, dia menega ke sini, di mana tempat sahaja dia hidup dengan menega. Kaum Quraisy musim sejuk dia menega, musim panas dia menega terus. Kaum Quraisy ni. Sebab musim sejuk bahasa Arab ia panggil syita. Musim panas ia panggil saif. Tengok Tuhan sebut di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was saif. Syita musim sejuk, saif musim panas. Puak-puak musyrikin, puak-puak kaum Quraisy ni, sebab Arab Mekah ni banyak Arab Quraisy, maka orang Quraisy ni yang suka menega. Musim sejuk pun dia menega, musim panas pun dia menega. Saif musim panas, syita musim sejuk. Musim sejuk dia menega mana? Dia pergi kepada Yaman. Sebab Yaman, negeri Yaman negeri panas, maka dia pergi musim sejuk. Saif musim panas, dia pergi kepada Syam. Sebab Syam negeri sejuk. Negeri Syam ni negeri sejuk, dia pergi musim panas. Negeri Yaman negeri panas, dia pergi musim sejuk. Jadi musim sejuk dia pergi ke Yaman, musim panas dia pergi ke Syam. Maka Syam dengan Yaman tu dia menega semua. Li'ila fi Quraisy, berlemah lembutlah pada kaum Quraisy. Sebab kaum Quraisy ni ada pergi ke Yaman, ada pergi ke Syam, duk pergi semua. Dia duk pergi semua, dia menega semua. Sebab tu cara menega dia buat arabah. Gapo arabah? Arabah ni penolak.
Ia buat penolak, ia ada tayar. Ada tayar, ada luda kan? Luda tu ia buat arabah ni, ia pergi gantung di menatang. Untuk nak buat buah barang lebih banyak. Sebab kalau tak buat arabah, barang sekadar kata boleh muat unta. Barang sekadar kata boleh muat hemah, boleh muat kuda. Sekadar tu je, tak banyak. Paksa kena buat arabah. Jadi arabah di hari ni kalau kita nak tengok kereta kayu boleh tengok. Di dalam negeri Syam ada lagi duk taruh. Duk di Masjid Umawi. Masjid Umawi di negeri Syam ada duk taruh kereta kayu besar. Hak buat menega masa Rasulullah, masa Nabi kita dulu. Masa Arab dulu. Maka nak royak kata benda ni dia buat arabah ni untuk gantung ni kerana dia suka menega, tak ada berhenti. Kemah dia letak ke atas huta, kayu-kayu dan tali-tali jerak-jerak dia letak ke atas huta dan menyacir-menyacir ni. Dia pergi saat ni tu bila siapa di tengah pasir, kalau gelap malam ke apa, dia pocok buat kemah duduk situ, tidur situ, makan situ. Esok dia singgah pula, dia pergi pula duduk dalam nega hari-hari macam itulah musim sejuk dan musim panas. Maka dia duduk nega gitu. Sehingga Nabi kita ni nak dakwah agama kepada musyrikin Mekah, Nabi kita kena kecek dalam bentuknya menega juga. Tengok Nabi dakwah kepada puak-puak musyrikin Mekah, bila mereka tak percaya, bila mereka tak turut Nabi, jadi ayat turun royak kepada puak musyrikin Mekah. Dalam ayat ni dia katakan, ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Aduh. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda. Ulaika, mereka itu puak-puak musyrikin Mekah ni, ishtarawu ad-dalalata bil huda. Ishtarau, mana puak ishtarau? Dengan maknanya beli. Ad-dalalata, sesat. Bil huda, dengan petunjuk. Balahana nak royak di sini kata Nabi tubik mari ni. Nah, Nabi kita tubik mari ni, Tuhan hantar mari ni tujuan nak orang panggil nak keluar dakwah, nak seru agama, nak beri hidayah kepada puak-puak musyrikin Mekah. Sebab puak-puak musyrikin Mekah duduk di dalam kesesatan, duduk dalam sesat, duduk di dalam kekufuran, sembah kepada berhala. Pagi-pagi sembah kepada berhala, petang-petang sembah kepada berhala. Manakala duduk dalam keadaan sesat, Tuhan hantar Nabi mari supaya dakwah agama, supaya sebar agama, supaya sebar hidayah, supaya wak mari hidayah kepada puak-puak yang sesat. Puak musyrikin Mekah ni puak sesat dah kan. Maka Nabi bawa mari hidayah. Sebab tu dalam surah Jumu'ah yang kita baca tu, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Hani orang panggil huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha fil ummiyina, membangkit di dalam golongan ummi, tak pandai menulis, tak pandai baca, bangkitkan Muhammad. Puak ni tak pandai menulis, tak pandai baca, Tuhan bangkitkan Muhammad rasulan, bangkit akan seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, baca ke atas mereka itu akan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, menyucikan mereka itu daripada mereka cemah, mereka itu sesat, duduk di dalam kekufuran. Nabi lah Tuhan hantar mari supaya nak bercerah, supaya nak we dapat hidayah daripada sesat, we dapat hidayah. Tiba-tiba puak musyrikin Mekah dia tak beli hak Nabi mari jual. Nabi bawa hidayah seolah-olah mari jual hidayah kepada puak musyrikin Mekah. Puak musyrikin Mekah ni tok se beli hidayah hak Nabi, nak pakai sesat, nak pakai dalalah hak dia.
Tok saya tukar. Beli di sini dengan makna tukar. Tok saya tukar hidayah dengan sesat. Nak kekal di dalam sesat. Tok saya terima hidayah daripada Nabi. Sebab tu dia kata ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Tok saya tukar. Nabi bawa hidayah. Dia duduk dalam keadaan sesat, duk sembah berhala dan sebagainya. Nabi bawa hidayah supaya sembah Allah, supaya turut Al-Quran, supaya turut hukum daripada Quran. Tak, tok saya beli. Tok saya beli di sini dengan maknanya tok saya tukar. Nak mengekal di atas sesat. Maka dalam ayat kata ana, fama rabihat tijaratuhum. Maka tak labalah perniagaan mereka itu. Tak laba perniagaan mereka itu dengan maknanya mana? Di negeri akhirat esok, di pada masa esok, mana habuai hak muduk semua berhala. Tak laba, tak ada. Bila tak ada, pahala hak muduk semua berhala tu, manfaat hak muduk semua berhala tu, syafaat gapo hak daripada bertolongnya berhala, tak ada, seolah-olah menego rugi. Jadi kena kecek agama dalam rupa menega. Sebab apa? Sebab puak musyrikin Mekah suka menega. Musim saif, musim panas, dia menega. Musim sejuk, dia menega. Dia duk dengan menega. Duk tak tetap. Menega supaya orang kita lah. Musim deriye, wak deriye. Pada tu. Musim gerbel, wak lembu. Nah, orang yang berakhir jual, orang yang berakhir menega ni, musim panas dia jual air tebu. Musim hujan dia jual renai pisang. Boleh jual semua. Boleh jual semua, boleh duit semua. Jadi Nabi nak kecek agama betul-betul tak boleh nak faham mana. Kecek gi betul kepada menega. Kecek ham menega. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Tak ada apa-apa. Fama rabihat tijaratuhum, tak ada apa sikit habuk perniagaan mereka itu. Sebab apa? Dok ambil dok pergi hak sesat dia tu, tok se tukar dengan hidayah hak kita buat mari. Nabi kata akhirat esok mana habuai pahala hak mundur semua berhala mana? Tak ada tu orang panggil rugi duk sujud. Suku sembah duk sujud kepada berhala, duk sujud kepada Lata, duk sujud kepada Manat, Isaf, Nailah, semua duk sujud tu sujud saja, tak ada apa perkara. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka itu dapat petunjuk, tak dapat hidayah, tak ada duduk dalam hidayah. Wal iyaza billahi min zalik. Itu dia. Nah, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah. Ning nak rakyat kata banding ni hak dok sebut di dalam Al-Quran ni, walaupun ia mari rupa macam ni, kita pun boleh lah nak bagi huraian kepada ayah ibu tu. Nak rakyat kata di sini dia guna tashbih. Nah, dia guna banding ni. Nawi kita mudah faham, nawi kita mudah reti kata oh dia guna banding ni macam ni. Dia hazah musyabbah, sebut musyabbah bih. Hak ni orang panggil istiarah tasrihiyah. Kalau orang mengaji balaghah, dia reti kata oh dalam Quran ni dia kecek, dia tinggi, berhajat kepada hurai. Bila kita hurai, oh baru faham. Sebab tu Nabi dah dakwah. Nabi dakwah musyrikin Mekah puak mung ni, mu boleh serenok, mu duduk serenok ni. Mu tahu dak kata mu duduk dalam bumi ni kering kotor. Pokok kayu tak ada sepahang pun, rupuk-rupuk pun tak ada. Apa mu boleh serenok ke apa? Mu boleh serenok dengan air Zam-Zam. Boleh serenok dengan air Zam-Zam ni. Air ni duk tubik. Di Mekah boleh serenok dengan air Zam-Zam. Air ni cukup hebat. Tak ada dah lebih hebat pada air. Ada air lebih daripada duit berjuta-juta lagi. Sebab ada duit berjuta-juta, tak ada air boleh buat gapo. Ha ni ada air ni serenok, hebat. Lebih-lebih lagi di sini kayu-kayu tak ada. Air Zam-Zam. Kalau mereka yang ada di kota Madinah tu, Telaga Raumah. Di sini Telaga Zam-Zam di Mekah. Di Madinah Telaga Raumah. Hak Sayyidina Uthman beli ambil daripada Yahudi, seorang Yahudi. Beli ambil Telaga Raumah tu
boleh siapa nah makan hak itu boleh guna seluruh penduduk di dalam kota Madinah, telaga Raumah. Hak ni telaga Zam-Zam. Maka mu boleh serenok dengan telaga Zam-Zam ni, serenok dengan telaga Zam-Zam ni, mu tahu dak kata hak siapa? Hak Allah, tuai dia Allah. Maka mung saat ni tu duk sujud kepada berhala, duk sujud kepada Lata, Uzza, Manat, duk sujud kepada hak tu orang panggil berhala yang besar-besar saat ni tu, yang hebat-hebat saat ni tu nama dia. Yang halus-halus, yang kecil-kecil kita tak kira, beratus berhala. Dalam masjid Baitullahil Haram ni berhala saja-saja. Maka puak mung duk serenok dengan air ni, mu tahu dak tuai air ni. Kita sepatut kita kena sujud kepada tuai air ni. Baik. Jadi puak musyrikin tak tukar. Nabi kata in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. In asbaha ma'ukum ghauran, jika jadi air hok mu duk guna air Zam-Zam ni kering kotor. Ghauran jadi kering kotor. Baik tu. Ghauran ni khabar bagi asbaha. Nah, sebab apa? Sebab air Zam-Zam ni kita tahu cerita dia. Masa Siti Hawa mari, Siti Hajar mari apa? Siti Hajar mari nak beranak kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ada setengah kata beranak situ, ada setengah kata beranak di Syam tu. Nah, beranak di sana tu. Pindah mari sini. Pindah mari sini. Jadi nak royak kata tengah-tengah duk dahga kepada air, tengah-tengah berhajat kepada air Siti Hajar cari air tu, sebab anak duk teriak ni. Nah, Nabi Ismail duk teriak di sini ni, dengan panah lagi, dengan dahga lagi duk teriak, duk nak kepada air. Lalu itulah Siti Hajar ni tu tengok anak, bimbang kepada anak, nak dukung belai-belai, tak gerak sebab nak cari air. Lalu itulah dia tubik daripada situ sikit, pergi kepada bukit Safa. Safa Marwah, Safa Marwah, sampai 7 kali. Anak dia duk teriak tu, belai-belai duk cari air, paling tengok ke anak. Belai-belai duk cari air, paling tengok ke anak. Naik bukit Safa, pergi bukit Marwah. Naik bukit Safa, pergi bukit Marwah. Nak tengok air, nak tengok orang, nak boleh mari tolong Ismail ni. Maka bunyi suara air, bunyi suara air. Lalu itulah dia pun lari pergi kepada anak dia. Air bekas Nabi Ismail duk kaca situ, dia kata Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Belaklah air, belaklah air. Bahasa kita agak sekak jangan air tu baik pergi. Sebab payah nak boleh air. Sebab kita duduk pada pasir, kita duduk tempat kering kotor ni. Tiba-tiba air tu baik mari ni. Zam-Zam, Zam-Zam, sekak air, sekak air, sekak air. Terus air tu baik pergi. Maka seronok di situ nak royak kata boleh air. Sehingga ada satu rombongan hak buat perniagaan daripada Yaman pergi ke Syam saat itu, hala kelik dia tengok burung duk penuh di tengah langit. Burung duk tubai di tengah langit. Dia tengok burung. Burung ada di situ. Air kita kering dah ni. Kita pergi situ, tempat burung duk penuh tu, mungkin ada air di bawah. Dia pergi hak ni tu, tengok seorang perempuan ada anak kecil duk basuh anak. Dia basuh Ismail. Dia kata, makcik kita nak minta pakai air, kata boleh tak? Boleh. Boleh pakai, ambil bubur. Tu. Lalu itulah dia nak tubik, nak kelik pergi kepada Yamin, dia letak makan-makan ni dia. Letak makan-makan ni dia hak datang daripada Syam tu kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Tu dia. Masa tu masa kecil-kecil. Maka kita nak royak kata kan, air tu jadi puak mu duk serenok dengan air, mu tahu dak kata air ni siapa tuai dia. Kalulah mung saat ni tu duk deraka kepada dia, tak terima dakwah daripada aku ni. In asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Jika jadi air saat ni tu kering kotor,
Rauran dengan maknanya kering kotak. Supaya belum daripada nak berlaku ni pun kering kotak dah kita ni. Pokok kayu tak ada, padai pasir saja. Tiba-tiba di sini air mari ni, air ada ni, tengok siapa ke kita hari ni. Duk boleh ambil air Zamzam. Orang berjuta-juta seluruh dunia duk pergi buat haji di Mekah, duk pergi buat umrah di Mekah tu. Bukan sekadar kata guna air saja dak. Bukan mereka duk dalam kota Mekah saja dak duk guna air tu. Siapa ke orang pergi buat haji, orang pergi buat umrah pun ambil buat kelik juga. Kering dak? Dak. Lepas tu hani Nabi kata kepada musyrikin, in asbaha ma'ukum ghauran. Jika jadilah air kamu hak duk guna hari-hari ni ghauran, kering kotak, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa pula nak buat widate air ni macam tubik macam ni? Kalau Tuhan buat kering, habis buat mu apa? Tapi Nabi tak minta. Tak minta kepada Allah supaya mematikan orang ni dengan kering air Zamzam. Tak. Hani nak bunuh Nabi ni, cari jalan nak bunuh Nabi. Lepas tu Nabi nak tidur tak boleh dah. Akhir esok tidur rumah Saidina Ali. Menusuk di tengah malam, ngorek, piuk. Masuk situ. Ada juga orang tengok sore. Tak senih mata dah dari mana. Duduk situ, tawajuh diri, tawakal diri, penuh Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Bila Nabi hak itu letak kepala, duk kira hak agama ni, aku ni boleh dakwah patara ning yalah. Nak dakwah lebih pada ning. Dia berasa apa balah mana lagi aku kau dapat lagi ni. Sebab ibadat semaya pun boleh duk sebar pun tak ada boleh penuh molek. Bo molek siapa waktu subuh. Bunyi gorak kok keliling rumah. Buka tengok. Nah, tengok kolubai dinding sikit penuh dah. Itu dia. Bila penuh tu lah serabuklah Nabi siap kali ni. Serabuk mana? Serabuk mereka yang ada lagi tu. Sebab kita ni nak hijrah diri kita pas orang lain lagi tu. Sebab agama ni orang panggil kita ni nak bagi agama sepenuh-penuhnya. Tapi kerana ada nak bunuh ni, Tuhan arah suruh hijrah. Mungkin kena hijrah dah. Lalu itulah Nabi gerak Saidina Ali suruh bangun. Royak kata ada orang duk tikung dah ni. Mu tidur sini. Saidina Ali pun turun arah. Nabi nak tubik Tuhan turun ayat. Suruh bacanya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca tu. Siuk. Dia terkepit mari baca tu. Siuk gi maka musuh tak nampak. Kadang-kadang dia tengok kali lalu Nabi lalu tubik gi. Dia tengok tapi nak buat apa tak boleh. Supaya kita duk seling dah. Tu seling. Seling jadi nak kata apa tak boleh. Bawa Nabi pergi lepas jauh sikit Kabar tu selalu masuk dalam rumah. Dengan kasut-kasut gitu ada. Masuk dalam rumah. Masuk pang tu, mana Muhammad. Pegang senjah kain selimut. Mung Ali. Tidak mampu tidur sini ni. Tu. Sayyidina Ali, mu mana Muhammad? Tekan tanya Sayyidina Ali. Ali tu tak tahu kok mana tidur Muhammad malah tidur sini. Ali tu tak tahu ni tak tahu. Cari. Tengok tak ada pang ni. Lalu dah suruh dia Muhammad dengan kuda. Mak pergi dengan kuda. Hamba pergi dengan kuda hak itu terus pergi jalan hala nak hadap pergi ke Syam, hadap pergi ke apa ke Madinah tu. Pergi tengok tak ada. Kuda hak derah dah tu hamba pergi tak ada. Kalau tak ada ni klik mari tak ada dah. Kawasan jalan tak ada. Kena tengok kawasan bukit saya. Sebab Muhammad ni nak pergi derah tak leh juga ni. Ya tak ada nak pergi derah sebab dia jalan ya. Cari ke bukit ni. Lalu itulah gerah naik ke bukit. Nabi naik, Nabi tubik han itu jumpa dengan Abu Bakar, pergi Abu Bakar naik pergi. Naik pergi han itu masuk di dalam satu gua. Yang dinamakan Gua Thur. Masuk duduk situ. Pada tu. Masuk dalam Gua Thur saat itu, pakak naik marilah.
askar saat ni tu. Nah, puak-puak musyrikin Mekah cari nak bunuh, pedai belakang, pedai kelik ya bersinar. Cari mana Muhammad. Buat tengok le batu tu, tengok le bukit tu. Tengok ke sebelah tu tengok sebelah tu celah-celah parit tu, tengoklah parit. Arah, dia bunyi suara. Abu Bakar duk kata gag. Bocak kelak. Tu dia. Nabi tengok Abu Bakar nampak pucat. Nah, dalam ayat kata idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Nabi kata kepada Abu Bakar, la tahzan, mu jangan duka cita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Tuhan serta dengan kita. Mu usah duka cita, so boseh. Tuhan serta kita. Mari tengok nampak kaki, nampak pedai, nampak gapah ni. Habis dia. Mati dah kita, mati dah. Tu dia. Cari tak jumpa, ni Tuhan pelindung. Ni barakah daripada ayat yang baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tu dia. Batulah baca Quran ni. Nah, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nak ayat kata apabila kita baca Quran ni, Tuhan hijabkan kita di antara mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman ni, hijaban mastura. Hijab yang ditutup, yang didinding. Ulama kata, pentafsir kata mastur ni, hijaban mastura ni, balah mana hijaban mastura? Misal mudah-mudah kita lari orang gila dah kan? Kita lari orang gila. Kita lari orang gila, kita nusuk lain ni. Nusuk orang gila. Ni orang gila adalah sebelah lain ni. Kita nusuk. Lep pokok kayu kan? Balik hutan ke, balik bukit ke, nusuk. Jadi kita saat ni tu terhijab. Kita tutup sebab apa ni? Orang panggil tutup sebab ia dinding dengan ni. Dengan pokok kayu ke, dengan hutan ke, dengan bukit ke, dengan batu ke, hijab tutup dengan ni. Tu orang panggil hijab. Hijaban mastura. Apa mastura? Mastura ni nak ayat kata selapis lagi. Pernah kita mari nusuk lek ni. Dah susuk sampai ke benda ni tak nampak semua. Kalau hasan ni kita ya tersusuk, benda ni tak ada susuk kali. Benda hak kita nusuk tu ia tak ada gaib kali. Misal batu, kita nusuk lek batu, kita tak nampak, batu nampak. Hasan ni kita nusuk lek batu, kita tu sudah gaib, batu pun Tuhan peraib juga. Dua kali hijab orang panggil. Tu hijaban mastura. Maka di sini, nak rakyat kata Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan Nabi kita, menyelamatkan Nabi kita serta dengan Abu Bakar duduk dalam gua tu, sehingga puak-puak musyrikin dia cari puas. Tak ada dah. Rasa tak boleh jadi dia nak lepas ni. Sebab kita turun dengan utah dah ni, utah kuat dah ni. 2-3 ekor utah ni. Utah pula dah dengan kuda hak derah dah ni. 2-3 ekor kuda hak ni tu turut gi hak ni tu tak ada. Pas tak ada ni tak ada dah. Bukit ni tiba-tiba tak ada, tak boleh jadi weh. Tapi tak agak nak cari dah. Turun mari. Sampai 2-3 hari Nabi duduk. Sebab hari mula-mula hari yang kedua duk gi mari lagi, mari duk tengok tak ada. Bah hari yang ketiga Nabi turun. Nabi tubik. Nabi tubik tu lah. Panggil Abu Bakar tubik. Bakar tubik. Nabi panggil Bakar tubik. Panggil Abu Bakar tubik deh. Abu Bakar tubik mari. Tubik mari. Kita nampak kata Nabi ni berkahwin dengan Abu Bakar ni, kita berasa kata Abu Bakar ni lebih tua pada Nabi deh. Pada hakikatnya Nabi tua pada Abu Bakar 2 tahun. Nabi tua pada Abu Bakar 2 tahun. Walaupun Abu Bakar tu tua Nabi boleh dengan Sayyidah Aisyah tu umur ni tahun.
ni kawan dia, saing dia. Tu dia. Jadi nak royak kata Nabi panggil tubik Abu Bakar tak berani nak tubik, duk takut lagi. Gerah tak habis lagi. Tubik mari. Bawa kata tubik mari itulah. Nabi pun duka cita dia. Moga duk tak bukit dah ke paling tengok ke kota Mekah. Tengok kota Mekah, tengok rumah-rumah, tengok orang. Nah, jauh-jauh sana tu tengok Baitillah. Duka cita dia, jatuh air mata. Lalu itulah malaikat mari, Jibril pun mari. Dia kata, ya Muhammad, atashtaku ila baladika wa maulidika. Kerana munduk rindu, munduk ingat kepada negeri kamu, kampung kamu, tempat peranak ke kamu kau. Nabi kata, belagu, tak ingat apa tu tempat kita. Tu dia. Maka paksa kena pergi. Bila Nabi pergi hari itu, turun mari jumpa dengan seorang sahabat saat itu. Dia buat duk terenuk natal saat itu, duk pera kibah. Pera kibah serta dengan uta serta dengan gapo saat itu. Maka yawi Nabi mari sambut dengan uta saat itu seko seorang, Nabi seko, Abu Bakar seko. Siapa tu? Seorang sahabat yang bernamanya Abdullah bin Uraikid. Me uta seko seorang naik. Tu dia. Jadi Nabi paksa kena hijrah. Maka ayat Quran turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya, innal ladzi farada alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya mereka yang memfardukan ke atas engkau Quran tu akan kembali engkau saat itu kepada ma'ad. Apa ma'ad? Ada setengah kata mu akan kelik ke Mekah semula satu hari. Ada setengah kata itu riwayat Atta'. Ada setengah kata mu hak itu tak akan kelik dah sehingga mu mati. Ada satu riwayat sehingga sampai hari kiamat mu tak kelik dah kepada sini, kepada Mekah ni semula. Sebab tu jadi duka cita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada jalan sehingga sampai pergi ke Madinah saat itu. Sampai di sana dengan selamat. Bila sampai situ hari itu, Nabi singgah mula-mula sekali di kawasannya Quba. Sampai kawasan Quba tu boleh dah Nabi hari itu nak bina Islam di sini. Nak bina masjid di sini. Di Quba ni. Maka Nabi sampai di Quba saat itu. Quba pun duduk dalam kawasan Madinah dah, tapi dia kena masuk lagi. Cuma sampai di Quba hari itu Nabi nak bina Islam sini, nak buat masjid sini, nak buat syiar Islam di sini. Maka Nabi duduk situ lebih kurangnya 13 hari buat masjid Quba. Jadi Quba di sini nama kampung pun pada asalnya ada sebuah telaga, iaitu telaga Quba. Telaga Quba. Orang nak singgah, nak masuk Madinah, nak pergi ke Syam ke mana, tupai makan air sini. Nabi buat masjid sini supaya boleh bangunkan ibadat di sini. Nabi duduk situ sampai 2-13 hari. Sebagai masjid pertama Nabi datang ke Madinah hari itu, boleh bina dah. Ni nak royak kata dengan niat hijrah saat itu, tubik tepat hak kita nak buat, kita nak bangun agama tak boleh saat itu, kita pergi cari tempat yang lain, susung semula dengan sebab hijrah saat itu Tuhan beri kejayaan, Tuhan beri kehebatan. Sebab itulah ayat hijrah dan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Nahl, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dua ayat ni, ayat pertama dia kata walladzina hajaru fillah, dan mereka yang berhijrah pada jalan Allah, yakni fi sabilillah, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah,
Nescaya kami sediakan bagi mereka itu akan kebaikan. Wala ajrul akhirati akbar, dan sesungguhnya pahala negeri akhirat saat itu ialah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika mung saat itu mengetahui alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang bersabar dan ke atas dan kepada Tuhan lah dia berserah saat itu. Nak ayat kata apabila hijrah saat itu ujian banyak. Bila ujian banyak, mung kena sabar. Ujian ketakut teh, ujian kena buat nyanyi, ujian lapar, ujian tepat saat itu tidak beri kemudahan, maka kena banyak bersabar. Sebab itulah ayat ni dia sebut di dalam surah An-Nahl ayat 41 dan ayat 42. Surah An-Nahl ni iaitu surah madu. Nahal ni dengan maknanya madu. Lebah gapo kita kata tu, madu ni dia ada gapo? Madu. Ada manis. Ada manis, madu ni ada manis. Maka madu ada manis ni gapo manis ni? Manis ni iaitu penawar. Bukan racun, penawar. Manis ni. Maka hijrah saat itu madu duk hijrah tu. Kita cuba kita perhati madu, setahun sekali dia hijrah. Daripada bukit ke bukit, daripada hutan ke hutan, madu ni dia hijrah. Manakala dia hijrah hari itu, dia nak singgah pergi ke bukit, dia nak pergi ke bukit, dia nak lakah pergi ke bukit, kadang-kadang dia singgah kok kapung, kok pohon kayu besar, di mana tempat dia boleh hinggap, dia hinggap situ. Tetapi kalau mata kaca manusia tak ada boleh tenih, pakak mari duk tengok ai madu ni, madu. Mari duk karu, mari duk tengok. Kita ambil disai apa? Nampak nak hinggap sini ni. Kalau manusia mari duk keliling, mari duk tengok gapo, bahasa tak seneh ti, dia hijrah pergi pula. Pergi cari tempat selamat. Nak pergi cari tempat selamat. Hani nak ayat kata, dalam ayat sendiri pun sebut semua tu jadi berhajat pada kita hak itu kaji. Berhajat pada kita hak itu kaji. Dalam ayat Quran duk sebut tu, daripada satu-satu perkara perbuatan pengajaran hak Nabi kita buat saat itu, ambil daripada awal sehingga sampai akhir tu, semua kita kena kaji. Sebab itulah amalan hijrah ni, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan yang sangat baik, amalan yang sangat barakah. Nah, sebab itulah kita ni kena hijrah. Walaupun kita tak sih hijrah hissi, kita tak ada nak pergi duduk kampung tu, tak ada nak pergi duduk bandar tu, tak ada nak pergi duduk negeri tu pun, kita kena hijrah maknawi kita. Kita kena hijrah ruhani kita. Kita kena hijrah perangai kita. Kita kena hijrah keadaan kita. Kita kena hijrah apa sahaja yang buruk ada dalam tubuh badan kita. Kita kena buai tubik we habis. Hijrah perhabis. Waktu tubik we habis. Benda tu. Kita isi benda baik-baik dalam perut kita. Isi sifat mahmudah we ada dalam perut kita, buai segala sifat mazmumah. Daripada kita tak suka kepada kesatuan, tak suka kepada masjid, tak suka kepada tadika, tak suka kepada mengaji mengajar, ubahlah sikap hidup kita macam tu. Sebab hak tu orang panggil alam jahiliyah masa dulu. Hak tu saya terima dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, buai tubik hak tu, buai penyakit tu. Kita buhlah kebaikan, bubuhlah. Nah, keberkatan ilmu agama hak disebar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, gapo lakah Nabi kita buat kepada kita. Nah, sahabat-sahabat tunjuk kepada kita, ulama kita bagi. Nah, ajaran kepada kita hak itu, kita buatlah, kita turutlah, kita jakohlah. Nah, walaupun kita hak itu tak ada boleh penuh pun, selakah demi selakah kita akan dapat kejayaan. Maka anak kita ni, anak kita ni orang panggil amanah yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita tanggungjawab penuh-penuh di depan Tuhan. Nah, pada negeri esok kita ingatlah, hak tu adalah amanah yang besar sekali. Nak selamat dia, tak selamat dia duduk di tangan kita. Dan selamat kita, tak selamat kita pun, anak kita boleh beri
nah boleh beri keuntungan kepada kita. Kalau kita bimbing molek, kita tarbiyah molek, kita asuh molek, anak kita boleh menyelamatkan kita, anak kita boleh buat kita tu beruntung pada suatu hari. Maka saya pun tak boleh nak panjang masa kerana agenda tadika kita masih banyak perkara lagi. Sekadar itulah amalan ni. Sejarah ni kecek panjang mana pun, kecek banyak mana pun tak habis. Oleh karenanya sejarah habis hak ni royak hak lain, habis hak lain royak hak lain pula. Tu nak royak kata sejarah ataupun kisah ni panjang cerita dia. Oleh itu kita ubahlah sikap hidup kita munasabah dengan kita hijrah baru dah ni 1445. Masa sudah ubah dah, kita pun kena ubah sikap hidup kita. Kita kena usaha, kalau tak usaha ya tak jadi ubah. Sebab dalam ayat Quran kata innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubahkan nasib kaum sehingga mana? Sehingga dia ubah diri dia sendiri. Dia kena mujahadah, dia kena bersungguh, dia kena berkacau, dia kena usaha banyak, baru dia hak itu boleh ubah. Maka sekadar tu saja penyampaian saya pada malam ni. Sekiranya ada salah silap tutur kata kasar dalam pemberian, harap pun dah maaf lah. Oleh kerana begitulah, oleh kerana dengan suara saat itu kita pun kena derah. Maka sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada